kita telah mendapat aduan berkenaan satu isu yang sangat menjadi perhatian kepada masyarakat, khususnya di Johor. Kerana hari ini kita didatangi oleh 19 orang pengadu, 17 pengadu pada peringkat awal dan ditambahkan lagi dengan 2 orang pengadu yang terbaru. Kita mendapati ada 73 lagi pengadu ataupun aduan yang kita terima. Sebenarnya banyak yang datang nak buat aduan, cuma kita tengah tahan pasal kita rasa kita kena pergi peringkat by peringkat lah, step by step lah. Kerana ini adalah satu tawaran scam yang di mana tawaran itu simpanan kutu mempunyai interest ataupun kita sebut dividen. Kalau kita masuk ASB tu setahun adalah 5.5%. Kalau kita masuk ke FD tu setiap 3 bulan 3%. Kalau kita masuk ke trust mungkin ada setahun lebih kurang 15%. Tapi ini adalah satu tawaran yang dia mempunyai package. Apapun satu tawaran pelaburan yang tidak ada perniagaan. Itu yang paling penting lah. Saya boleh sebutkan ni adalah satu pelaburan kutu. Pelaburan kutu. Sebab itu kita menerima aduan dan ini bukan maklumat. Ini adalah aduan yang kita terima. Tawarannya ada yang 20%, 30% dan mempunyai package yang tertentu berdasarkan duit yang dilabur. Contohnya, ada yang bagi 10,000 dapat 10,000 campur dengan 3,000 keuntungan. Ada yang 10,000 lagi berapa package? 5,000 keuntungan. Dia sampai berapa persen? Sampai pergi sampai berapa puluh persen? 60%. Maksudnya RM10,000 dilabur akan mendapat pulangan balik sampai RM16,000. Maksudnya prinsipal adalah RM10,000 dan keuntungannya adalah RM6,000. Alhamdulillah kerana rakyat Malaysia yang kaya raya ini, yang saya kira mereka ini mempunyai potensi dengan boleh membuka kilang susu. Kerana jumlah penipuan setakat ini yang kita terima daripada kumpulan ini dan bersama admin-admin ini adalah hampir 46 juta. Mereka ditipu lah. Ia hanyalah sekadar numbers. Sebenarnya kita ada buat kajian juga. Grup yang kemudian sebanyak 73 orang ini jumlah lagi 2 orang. 2 orang lagi adalah jumlahnya dalam 1.1 juta. 1.1 juta lebih. Yang terbaru 73 berkumpulan juga 1.8 juta 1.852.000. Jadi kita lihat betapa hebatnya orang Melayu kita boleh sampai KPI ke tahap ni. Sebenarnya ini satu pencapaian. Cuma kita lihat semua masyarakat nak mencari opportunity. Kita faham, kesian dengan orang-orang yang ditipu ini kerana mereka nak cari peluang sebab nak tambah pendapatan. Nak selesaikan masalah hidup, nak selesaikan overhead hidup. Dan tetapi sayangnya ada manusia yang bagi saya tidak ada perimanusiaan kerana sanggup untuk menipu hanya untuk kemewahan hidup. Dan saya yakin sebab kemewahan hidup lah. Kerana dengan cara lifestyle dia, dengan kita pun tengok tapi kita tak sebut lah benda tu. Cuma kita nampak ini satu benda yang perlu kita beri kefahaman kepada yang telah membuat pelaburan, kepada admin-admin yang datang jumpa saya ini pada hari ini. Mereka ini juga adalah orang yang sebenarnya perlukan pendapatan penambahan untuk menyelesaikan komitmen hidup. Dan saya tidak nafikan sebahagian daripada mereka ini mungkin ada sifat, minta maaf saya kena sebut, mungkin kerana sifat terburu-buru untuk menjadi kaya. Jadi ini yang menyebabkan hari ini mastermind ini boleh hidup dengan keadaan senang lenang dan saya difahamkan dia tidak merasakan diri dia bersalah pun, kan? Ini adalah grup yang pertama tampil dan mungkin akan ada grup-grup yang terbaru. Saya khawatir ada yang salah faham, takkan semua yang Malaysia bantu grup ni saja, pasal kita akan ada siri by siri lah. Cuma saya tidak pasti berapa banyak yang akan tampil sebab saya difahamkan admin ada 1,000 lebih 100 lebih. Kalau admin 100 lebih ni cukup ramai lah. Saya tak tahu berapa ramai yang ditipu. Yang ni pun saya tengok dah 19 orang. Lepas tu yang terbaru ada lagi 73 orang. Ini pun dah 92 orang. Ini pun dah ramai dah. Dan saya difahamkan ramai orang messenger saya dekat Facebook semua nak datang. Saya cakap tunggu sampai saya semua tukarkan semua appointment by Tuesday, hari Selasa depan. Sebab saya tahu hari Ahad saya nak pergi dan hari Isnin ni kita nak buat postmortem sikit, kami ni. Dan hari Selasa tu baru kita buka open dia. Jadi sebab itu hari ini saya nak beri penjelasan. Sebenarnya yang hadir hari ini adalah beberapa, semua admin kan? Semua admin merupakan leader pada skim inilah. Saya sebut skim pelaburan kutu ini. Dan hari ini saya tahu rata-rata seluruh rakyat Malaysia yang melabur kepada ini sedang mencari. Admin pun sedang mencari. Tapi sebenarnya apa yang kita nak jelaskan pada hari ini,
tidak mungkin dia tidak menggunakan sedikit orang kata benefit daripada apa yang commission yang diberi oleh mastermind. Jadi sudah pasti dia pakai. Cuma hari ini apa yang kita cuba nak buat adalah kita nak mendapatkan penjelasan daripada mastermind ni. Sebab mastermind ni kita tak dapat temui, kita panggil dan sebelum ni pada peringkat awal tak nak berjumpa, lepas second nak berjumpa, lepas tak nak jumpa lagi. Saya rasa mungkin dia mendapat khidmat yang lawyer bagus, yang mendapat memberi nasihat yang baik. Bagus, terima kasih kepada tuan ataupun puan peguam lawyer yang bersama. Kerana kalau anda seorang lawyer ataupun peguam yang baik, pasti anda memberi nasihat yang baik kepada anak guam. Kerana ini melibatkan apa? Melibatkan mengambil kutipan daripada publik. Satu kesalahan yang besar, bukan boleh main-main. Kalau ikutkan dia punya jenayah itu, kalau dituduh boleh pergi kepada penjara. Kerana apa? Dia tidak punya lesen untuk mengambil duit daripada orang ramai. Hanya yang boleh ambil duit daripada orang ramai ni korporasi je, yang ditubuhkan, yang disahkan oleh kerajaan Malaysia dan bank, kerana mempunyai deposit. Sebab itu mengambil mana-mana ataupun memberi mana-mana pinjaman kepada orang awam tidak mempunyai apa-apa sebarang kelulusan daripada kerajaan, membuat satu perniagaan yang haram lah, yang salah di sisi undang-undang. Dan lihat apakah modus operandi tersebut. Kalau melibatkan crowdfunding, masalah besar. Kerana apa? Memang dia macam Alung lah. Alung beri orang duit. Sebab tu Alung kau tak pernah tengok muka dia, melainkan orang-orang tertentu je boleh jumpa kepala-kepala gangster Alung ni. Tapi hari ni secara terbuka tawaran dibuat investment ni, maka ini satu benda yang sangat bahaya. Jadi cuma saya nak nasihatkan kepada peguam, kepada mastermind, kerana saya tahu awak mungkin nak hidup dengan yuran, guaman dan sebagainya, fees. Kita faham. Kita di sini pun di persatuan, legal firm kita pun kita menjalankan konsultan. Kita pun memang ada ambil yuran dan sebagainya. Tetapi lihatlah keadaan masyarakat yang hari ini. Adakah anda ingin memihak kepada satu orang sedangkan buat masa ini ratusan orang yang ditipu? Adakah anda nak membiarkan mereka-mereka ini terus ditindas, dibiarkan begitu saja? Jadi saya rasa peguam-peguam ini fikirkanlah, kerana hanya menjaga satu-satu pihak. Walaupun kita tahu tidak semestinya sebagai seseorang yang dituduh bersalah, tetapi selagi dia tidak mendapat hukuman, dia tidak boleh dikirakan salah. Tapi kita tahu kalau dari segi di luar perundangan, dari segi pengurusan ini, kita tahu siapa yang menerima duit, siapa yang ambil duit, siapa yang tawarkan. Ini dari segi logiknya, kita tahulah dia buat benda yang salah. Jadi macam mana hari ini kita tengok peguamnya tidak memberi nasihat yang baik. Jadi tak apa. Jadi sebab itu saya buat satu visi pada hari ini untuk mengajak kepada semua masyarakat di luar sana untuk bersama-sama yang terkena tipu dengan pelaburan ini, supaya mengenali bahawa ini adalah seorang leader. Dan mereka-mereka yang hadir ni ada yang admin, ada yang player. Kita nak tahu punca ni siapa sebenarnya. Kita nak cari mastermind. Jadi kita nak tahu siapa yang menjadi punca utama pelaburan ini wujud. Dan kita mendapat maklumat, bukan maklumat, berdasarkan fakta kes ini, transaksi dibuat kepada mastermind berapa banyak? 6.5 juta. Okey, itu saya tahu transfer secara tunai. Okay. Itu adakah daripada permulaan ataupun yang terbaru, yang last? Okey, itulah jumlah dia. Tak lebih tak kurang. Lebih kurang 6.5 juta. Adakah di kalangan sini yang ada transfer direct kepada mastermind? Ada. Semua memang melalui. Okey, ya, awak berapa? 250,000 direct kepada mastermind. Sebenarnya yang jadi sampai 46 juta ni adalah benda yang you tawarkan, ini tak ada, betul? You're rolling, ya kan? Ini macam money game lah. Pakai duit orang untuk pusing balik, bagi balik keuntungan kepada orang kan. Sebab itu hari ini apa yang kita nak, sebenarnya saya sendiri yang menahan supaya grup-grup ini termasuk ini untuk silent. Kerana apa? Kerana kita ingin menyusun mengikut perundangan. Supaya ada laporan polis yang dibuat, kita sedang menyusun laporan polis. Bila kita buat laporan polis ikut perundangan, proses. Setelah kita buat rakaman ini, setelah kita buat video secara individu pada hari ini, barulah kita nak pergi kepada tindakan untuk publish. Sebab kita tak nak terburu-buru. Sebab kita pertama nak memastikan di antara kamu semua ni cakap jujur dulu. Kita tidak mahu membuat satu kenyataan yang berdasarkan maklumat. Berdasarkan maklumat ni tak boleh pakai. Sebab maklumat ni kalau kita nak briefing benda-benda yang biasa-biasa boleh lah. Tapi kalau mengikut fakta kes, salah cakap boleh kena saman. Dan sebab tu hari ini tujuan utama saya adalah
untuk masyarakat di luar sana sekiranya mendapat lagi tawaran daripada grup-grup ini, grup-grup daripada wakil daripada mastermind ke yang pelaburan Kutu ini, maka tolong jangan buat sebarang bayaran ataupun sebarang transfer secara tunai, kerana kita tahu ini adalah money game yang tidak ada produk. Tidak ada. Walaupun kalau dia ada produk pen pun ada produk juga, tapi ni tak ada produk. Kalau tak ada produk ni, of course memang money game lah. Jadi benda satu kesalahan. Dan benda ini kita akan pergi ikut proses. Satu, kita akan pergi dua. Satu, kita akan buat tuntutan di luar mahkamah. Kita akan pergi berjumpa dengan dia hanya bersama dengan pengadu-pengadu. Kita hanya pergi bersama dengan pengadu-pengadu untuk buat tuntutan secara baik, secara aman. Tidak dibenarkan wakil-wakil ataupun ahli keluarga, suami, isteri hadir bersama, kerana kita hanya nak orang yang ditipu sahaja untuk bersama. Kerana apa? Kita tidak mahu ada sebarang elemen jenayah, kerusuhan, perhimpunan. Himpunan. Kalau kita pergi hanya dasar tiket pengadu saja, dia tidak dikira himpun, tidak dikira berhimpun. Bila berhimpun adalah satu kesalahan dari sudut jenayah. Walaupun niat yang baik, buat perkara yang baik, tapi tidak semudah itu. Apa ni maksudnya? Pergi, pihak berwajib boleh halau kita balik, pihak berwajib boleh suruh kita pulang, boleh tangkap kita. Tapi kalau yang datang nanti itu hanyalah pengadu yang ditipu, awak ada hak. Sebab apa? Awak adalah pelanggan. Pelanggan ada hak untuk bertemu dengan orang yang mereka berurus niaga. Jadi besok saya minta hari Ahad pada 4 hari bulan 12 2022, saya dan 4 rakan media, dan mungkin kita akan bawa penasihat daripada Guaman dan juga kawalan security kita, 1 orang 2 orang, dan bersama dengan pengadu akan mencari jalan untuk bertemu dengan mastermind ini, bersama dengan bersama dengan pengadu-pengadu dan mangsa-mangsa ni, termasuk dengan inilah waktu untuk kita nak keluar sebenarnya. Kalau dia nak salahkan kamu semua, kita tanya depan-depan, kita tanya secara berdepan. Okey, awak cakap sekarang ni yang menipu, awak cakap diorang semua yang menipu, tapi diorang cakap semua serah duit kat awak. Sekarang ni macam mana nak buktikan betul duit tak ada pada awak? Jadi besok kita ada sebab. Jadi besok yang datang ni, macam saya sebut sekali lagi, jangan bawa siapa-siapa orang luar, Bang Ipar ke, gangster 14 line, 15 line, 26, 36, jangan bawa. Sebab saya bukan gangster, saya bukan orang yang tahu bergaduh-gaduh, bukan macam tu. Jadi saya tidak mahu yang datang besok ni yang jadi kaki pukul lah apa semua, saya tak mahu. Besok kita datang aman, jumpa, kita nak tanya, kita nak persoalkan ke mana duit-duit tu kan. Dan kita nak tahu juga setelah dia buat bayaran, duit yang dituntut, besok kita akan pergi tuntut untuk seperti yang kita janjikan. Grup ni adalah 3 juta. Saya tak boleh nak tuntut 45 juta ni, sebab daripada perjanjian agreement yang dibuat 3 juta sahaja. Kalau dapat lebih, alhamdulillah lah kan. Tapi apa yang kita janji semalam, 3 juta dulu. Dan besok kita akan pergi juga untuk bantu 73 orang ini juga. Tapi apa yang kita janjikan adalah kita kena dahulukan you all punya dulu, macam yang disebut tu. Sebab yang ni pun dah bermasalah juga ni. Dia teruk dah, semua dah hantar motor CIC dah. Kawan-kawan dah hantar IC dah semua dah. Memang boleh tengok lah, mana tahu kenal ke apa. Jadi diorang semua dah memang dah urgent. Jadi besok kita pergi dengan aman. Tak dibenarkan seorang pun record handphone, tak boleh. Saya minta maaf, saya bukan ada kuasa nak rampas handphone awak semua. Tapi kalau awak tak dengar arahan saya takut bermasalah di sudut apa. Satu, katakanlah saya berhujah 10 minit, awak ambil 1 minit saya cakap awak potong. Dia tak jelas apa yang saya sampaikan pada hari ni, hari kejadian. Ataupun awak buat time saya marah je, time dia maki saya awak tak tunjuk. Faham maksud saya tak? Ini masalah. Jadi sebab tu besok handphone kalau boleh simpan dalam kereta ataupun simpan dalam handbag, tak usah bawa keluar. Ya. Cuma besok saya minta setiap seorang pegang 1 kopi report polis. Pada lawyer kita dah bagi semua report, dah bagi kan. Tapi besok semua pegang 1 report polis. Kenapa? Kita nak menunjukkan yang kita buat laporan polis, kita cerita benda yang betul. Itu sebagai gimmick lah. Pegang report, tak boleh buat apa pun report nak buat pergi depan mak dia tu, bukan benda tiba-tiba kadang report dia bagi duit, tak. Tapi menunjukkan bahawa semua yang hadir itu sudah membuat laporan polis. Semua tu yang hadir dah buat laporan polis. Jadi saya harap, saya pun nak brief sikit pada, saya bukan nak brief sekali lagi, tapi sebab bila kita dah buat recorded ni, saya kena ceritakan balik macam mana saya bagi nasihat sedikit itu cadangan supaya nampak bahawa nanti dia orang cakap Yusuf Azmi ni menangkan dia orang ke. Jadi kata tengok lembut je, tak marah-marah pun. Satu hari dah marah.
Nak marah lagi sekali ni macam tak reti je lah pula kan. Tapi kena marah lagi sekali lah ni, sebab benda ni hari tu tak recorded. Okay, saya jelaskan lagi sekali. Perniagaan yang kamu ceburi ini, yang kamu masuk ini adalah benda yang salah. Dan kamu kena tahu ini bukan perniagaan. Kerana perniagaan ni ada urus niaga, ada akad. Walaupun perniagaan ni alam maya pun dia ada akad dia kan. Ada barang barulah bayar. Betul, ataupun barang dah sampai barulah transfer. Ataupun sebelum barang sampai transfer separuh. Lepas tu sampai barang transfer dah buka, rasa okey, baru bayar. Kalau kamu tengok sekarang sistem yang terbaru, tak silap saya sistem Shopee sekarang ni ada deliver barang baru bayar. COD kan? Yelah, saya dulu tak pandai juga. Tapi saya tengok anak saya pun dah pandai. COD kan. Dia kata tak apa, check dulu habis. Okey baru bayar. Dah sampai rumah, mana tak okey bayarlah juga. Dia nak ceritanya, benda itu ada berlaku tawaran dan ada benda yang didagangkan. Jadi kalau berniaga tu tak ada perniagaan, maka confirm penipuan. Dan tuan-tuan tak boleh cakap kamu tak tahu. Kamu tahu pelaburan ini memang money game. Cuma mungkin kamu semua nak cari peluang juga, nak tambah pendapatan hidup, dan kamu mungkin tak berniat nak menipu, saya tahu, tapi mencari jalan mudah. Jadi saya nak kena jelaskan juga, benda ni salah dan benda ini adalah satu penipuan. Penipuan ini dibuat oleh siapa? Oleh mastermind kepada kamu supaya kamu dimanipulasi kan? Supaya kamu rasa benda ni saving. Saving apa dianya? Kalau dah tak ada berniaga kan? Saving ni ada urus niaga. Perniagaan ni ada urus niaga. Saya dah sebutkan itu hari. Kalau katakan hari ni anggur ni harga RM3 sekilo, grade A, anggur grade B harga RM4 sekilo, tapi kamu bersetuju beli untuk grade B dengan harga RM4 sekilo, maka benda tu jadi halal. Walaupun kedai sebelah jual RM3 grade B. Grade B tu dia jual dengan harga RM3. Tapi grade A dia jual dengan harga grade A dia jual dengan harga RM4 sekilo, RM3 sekilo. Grade B dia jual dengan harga RM4 sekilo. Patutnya salah lah kan? Sebab grade A tu patut lagi mahal. Kenapa grade B lagi mahal? Tapi kalau kerana ada akad, kerana ada persetujuan, maka dia tak salah. Faham? Sebab itu kita sebagai orang yang nak berniaga mesti kena ada ilmu dan membuat carian. Maksudnya kena dapatkan maklumat. Kalau tak ada maklumat, kita juga bermasalah. Kita kena ada maklumat pasal berniaga apa yang kita buat ni. Adakah unsur-unsur, ada tak syubhah ke? Ada unsur-unsur salah ke? Apa semua kena ada. Kalau kita tak tahu, kita kena tanyalah kan? Jadi ini setuju tak dengan saya semua? Kita telah membuat satu kesalahan yang bahawa kita tahu benda ni salah tapi kita nak cari peluang. Setuju tak? Macam tak setuju je. Setuju tak? Ramai player nanti datang kalau tak setuju ni. Setuju tak? Akui tak benda ni salah? Kan? Jadi nak buat lagi tak? Okey, sekarang ni kita nak pergi, kamu bersama-sama tak nak mencari mastermind ni? Nak tuntut balik untuk player-player yang kena tipu ni tak? Bagus. Ada baru rasa semangat sikit. Jadi insya-Allah saya sebenarnya tak nak bercakap panjang. Sebenarnya kalau nak cakap pun, nak brief pun, benda tu semua dah tahu dah. Sebenarnya ini memang money game. Tapi saya juga tidak mahu netizen dekat luar sana kata kalau hujung-hujung nanti video ni keluar juga kan. You all yang keluarkan apa. Netizen pun jangan membuat tomahan dan tuduhan dalam mengatakan tamak dan sebagainya. Kita tak mahu macam tu. Pasal mereka mempunyai nasib mereka, takdir mereka. Ini ujian mereka. Maka mereka kena melalui proses ini dan kita harap jangan buat lagi. Kita harap supaya mereka tidak melakukan kesalahan ini berulang kali. Pisang berbuah 2 kali ini masalah. Sebab itu tujuan kita pergi memberi khidmat kepada mereka bantuan ini kerana kita rasa ramai sangat yang kena tipu. Sebab itu saya rasa perlu dihentikan modus operandi ini. Saya bersama seluruh pasukan dan pengadu-pengadu kita, insya-Allah dalam 92 orang ini akan membuat tuntutan dan menghentikan supaya program ini supaya tidak diteruskan. Saya difahamkan dia nak buat produk lagi. Buat produk, dia cuba untuk semain ini, cuba untuk menarik, memohon kerjasama daripada admin-admin ini dan sebahagian bersetuju, sebahagian lagi tidak bersetuju lah. Saya rasa bukan sebahagian, saya rasa sebahagian kecil saja setuju kan. Sebahagian besarnya tak bersetuju. Nak buat produk baru, nak gunakan admin-admin, termasuk admin-admin depan saya ni pun. Saya difahamkan kan. Nak buat produk baru supaya kita boleh buat sale, dan sale tu nak bayar hutang-hutang ataupun duit-duit yang ditipu. Saya nak bagi tahu sebenarnya inilah sebenarnya corak permainan money game. Tutup satu lubang, buka lubang yang baru. Dia cakap kalau kau buat laporan polis pada kami, dia kata. Dia selalu ugut kepada semua orang yang kena tipu. Kau tak dapat apa-apa, dia cakap. Bagi kami buat bisnes baru, biar kami buat sale. Dengan duit sale inilah kami boleh bayar duit kamu. Jadi yang dibuat produk ini, kalau dia buat produk, kalau dia terus buat money game lagi, dia hanya dummy saja produk tu. Yusuf Hazmi cakap kalau buat produk tak salah. Kan? Jadi dia kata jual produk, dia produk ni sekadar dummy. Faham maksud saya?
Dia dummy produk tu, tapi dia buat money game. Collect pula duit daripada orang ramai, dia tipu pula, dia bayar kepada kamu semua ni. Dengan masa-masa yang lepas, orang baru lagi akan keluar. Faham maksud saya? Ini sistem money game. Dan saya rasa dia ni mempunyai pengalaman dan mempunyai team dan mempunyai ada sesuatu yang sedang coaching dia ni, yang ajar dia ni. Kalau tak ada seseorang ajar dia ni, saya rasa dia tidak begitu bijak macam ni. Sebab dia boleh propose pula nak buat produk baru dan boleh sanggup panggil semua admin datang pada dia pula. Boleh panggil leader ni. Dia nak sangat dengan ni punya kira macam keluarga lah, kena tipu dalam program ini. Maka Aboy dan rakan-rakan dia, sahabat semoyan, atas pelepasan daripada saya dan juga AP, pergi berjumpa dengan mastermind. Ni jalan cerita sebenar supaya tahu Jadi dia pergi untuk tuntut bersama dengan pengadu tanpa melibatkan Persatuan Pengguna Semoyan Malaysia. Hanya sahabat semoyan pergi sebagai kawan, pergi sebagai temani kawan. Sebab dia kontraktor, kawan dia pun kontraktor. Jadi mereka pergi. Bila pergi dapat balik duit yang ditipu, 178,000. Selepas terima 178,000 tu, bukan terima kepada Aboy, terima terus kepada admin kutu tu. Maksudnya admin player-player tu lah, bukan bayar kepada Aboy. Apa yang mastermind tu buat tuduhan, dia kata Aboy kau tim dengan dia, kurang hajar. Aku nak bagi tahu kau jangan kurang hajar. Kau tahu tak kau main dengan siapa sekarang ni? Kau tuduh pula kata dia kau tim 170 lebih. Saya pun jadi mengamuk. Saya tanya dengan Aboy tunjuk tak pernah bayar satu pun kepada dia, bayar kepada admin dan juga kepada tu. Dan dia hanya berikan kepada Aboy servis selepas dah terima duit. Faham tak? Itu servis mana-mana pun, syarikat konsultan, legal firm ke mana-mana, memang ada servis. Tapi mana ada servis yang pergi buat kerja dulu baru dapat. Dia buat seorang. Saya pun tak nak buat. Saya memang nak advance dulu. Sebab kalau tak, macam mana saya nak kumpulkan tim lawyer saya macam mana nak timkan task force saya semua, perlukan kos. Betul? Dia buat secara percuma dulu. Ni beritahu saya nak tanya, dengan duit puluh juta ni, saya ingat lebih pada 50 juta punya collection, dia baru bayar 178,000 pada salah seorang admin dan bersama player-player. Adakah berbaloi dengan duit yang ditipu? Jadi kurang hajar dia ni. Saya cakap dia memang kurang hajar. Saya tak boleh berlembut dengan dia pasal apa? Benda ni telah viral. Nama semboyan disebut-sebut dekat luar. Seolah-olah kalau sebut semboyan dah tentulah terpalit kepada saya dan seluruh pasukan dan ahli keluarga organisasi saya. Di 178,000 ni pun bukan semboyan yang terima, hanya admin dan player-player terima. Dengar. Bila dia buat bayaran kepada admin tu, dia update kepada Aboy. Dia maklumkan kepada Aboy bahawa Aboy, saya sudah buat bayaran kepada admin dan player-player. Dan dia tahu siapa yang dia buat bayaran. Faham tak maksudnya? Orang yang dia bayar tu dia kenal. Dan dia beritahu pula kepada public. Dia kata apa? Kita dah pau dia, kononnya. Saya nak bagi tahu dengan teddy bear ni, jangan buat main-main lah kalau pasal duit. Saya pantang. Organisasi ni saya nak bagi tahu, memang tak ada duit yang banyak. Kalau tak, kita tak jual ikan sayur kat bawah. Kita tak buka cawangan jual ikan sayur kat luar. Tapi kita bertapuk selama ini tidak pernah mengambil mana-mana rasuah. InsyaAllah. Kita tidak mengambil mana-mana peruntukan daripada kementerian. Kita mendapat sokongan daripada sahabat-sahabat semboyan. Kami mendapat sumbangan daripada kawan-kawan kami. Kami mendapat duit daripada hasil, daripada contribution, daripada kes-kes yang kita buat. Kita takkan ambil daripada hasil yang bukan kita punya. Jadi sebab itu, jangan kurang hajar cakap boleh pau kita dengan 175,000. Saya nak bagi tahu dengan awak, Token Along nak bagi saya sebulan untuk satu syarikat RM60,000. Ada ratus syarikat dekat KL. Ada ratus syarikat dekat KL nak bayar. Saya nak bagi tahu kepada mastermind ni, Iber, kau dengar ni. Jangan cari pasal dengan saya. Jangan kurang hajar. Kamu berurus dengan Aboy. Saya dengar setiap pada voice note tersebut. Setelah saya panggil, saya tengok. Aboy tunjukkan semua. Punyalah baik. Cakap Aboy, akak dah transfer kepada admin dan player-player ya Aboy. Selesai ya Aboy. Bukan kau transfer kepada Aboy. Engkau cakap engkau bayar kepada semboyan, terima duit tu untuk kau tim. Kalau kau nak kau tim, bagilah 30 juta ke. 178,000 kau tim apa? Yang kau bayar tu adalah kepada orang yang kau tipu. Saya nak bagi tahu benda tu. Itu jelas yang pertama. Dan saya nak tahu, kamu semua tahu tak pasal benda tu? Saya nak tanya, betul tak duit tu dibayar kepada admin, antara salah seorang admin dan player tu? Betul kan? Habis kenapa Teddy Bear ni cakap macam ni? Sebab dia fitnah. Video tu dah tular di kalangan orang. Konon-kononnya kita ni terima duit tu, kita pau. Wah hajar. Yang pertama. Yang kedua pula, maklumat yang terbaru kita dapat, dia kata bayar 1.5 juta 1.8 juta kepada semboyan. Alah, sikit sangat. Kita nak minta bukan 1.8 juta. Kita nak minta semua orang yang datang tuntut pada kita. Dan untuk pengetahuan, kita tidak terima 1.8 juta lagi. Buat masa je, pada hari ini kita baru terima 702,000. Itu pun semalam. Dan itu nak bayar pada siapa? Jawab lah. Nak bayar pada kamu semua ni lah yang datang ni. Jadi 1.8 juta apa sekarang ni kita nak pergi cari mastermind, kita nak minta dengan dia semua duit. Kita nak tuntut dengan dia. Sebenarnya 1.5 juta tu
sikit daripada Ika ni. Yang kita nak tuntut ni daripada mastermind ni, daripada teddy bear ni lagi banyak. Jadi sekarang ni kita memang minta segala aset yang dia ada, dia kena serahkan. Benda tu bukan kita cakap berdepan ke? Berdepan dengan kamu semua, bukan? Sekarang ni dia dah deliver belum 1.5 juta? 1.8 juta? Tak ada. Belum, dia sedang usaha nak cairkan dia punya aset. Tapi dia bertanggungjawab sekarang ni. Dia cuba nak usaha. Tapi masalahnya mastermind ni sampai hari ini tak nak bayar apa-apa ni, kenapa? Tak nak cairkan aset, kenapa? Dia sebab itu kena jelas. 1.8 juta ini tak wujud. Kami ni di persatuan kami ambil fees based on service. Kita punya service adalah 10%, kadang-kadang 12%, tengok kepada keadaan kes itu. Dan kita ambil advance pun biasanya tengok, kadang-kadang half. Kalau kes tu 10%, kita ambil 5%. Kes tu 12%, kita ambil 6%. Untuk apa? Untuk tactical team kita nak keluar. Apa yang nak bayar? Kita boleh cakap ini sebagai satu kebajikan, tapi kebajikan kita berbeza. Yang kita buat ni, saya nak tanya, ada orang nak bergaduh dengan Along tak? Awak rasa dengan nilai 10% nak bergaduh dengan Along berbaloi tak? Pistol atas kepala. Sudah pasti kita ada minimum cost. Awak pergi check dengan semua kolektor yang ada kat Malaysia, semua ambil paling kurang 30%. Betul? Kita buat ni ikut proses perundangan yang betul. Kita ikut cara tuntutan kita yang betul. Jadi cuba kena fikir. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada jangan fitnah orang suka hati dia. Ni saya nak bagi tahu, inilah sebenarnya modus operandi penipu. Dia akan cari peluang untuk fitnah orang. Tak percaya saya cakap, bila benda ni dah sangkut, awak yang dipersalahkan ni. Seorang saja dipersalahkan. Berbaloi tak dia dapat duit, dia serah dekat teddy bear mastermind. Lepas tu mastermind pula dapat duit, disalahkan dia ni. Awak setuju ke? Kalau nak, kena sama-sama lah, kan? Sebab tu sekarang ni kita kena saling menolong. Faham? Kita kena tolong bantu protect sama-sama. Sebab dia dah turun dia punya barang, dia punya aset, dia akan continue turun lagi. Berapa saja duit yang dia ada, aset yang dia akan jual. Tapi macam mana dengan mastermind? Awak nak biar dia? Jadi sebab tu saya bagi tahu, kita kena sama-sama dalam urusan ni. Kena sama-sama untuk tekan dia sampai dia bayar. Bila dia bayar, barulah boleh selesai. Bukan saja awak saja yang datang ni, ada 73 orang lagi. Akan ada pengadu-pengadu yang baru. Jadi kita nak tahu dulu berapa banyak duit yang disimpan. Saya yakin duit yang disimpan banyak sangat, bukan sikit. Sebab itu penjelasan tentang Wayang Malaysia, skop kerja saya dah jelaskan. Betul? Dan saya ni bukannya kita panggil you ni suka-suka. Kita panggil ni sebab kita ada benda yang kita nak buat. Dan pasal nak tolong you all lah, kan? Kalau tak, saya malas nak fikir macam ni. Benda ni memang complicated. Senang nak buat kerja ni. Sebab itu saya minta kepada kamu semua hari ini, setelah habis buat laporan ni, saya siapa bagi tahu habis dah besok kita pergi. Saya besok set up team pergi turun sana dengan tuan-tuan, perempuan. Kalau kamu anaya pihak semboyan, kamu anaya orang-orang lain juga. Contohnya kalau ada datang hari 19 orang, yang seorang anaya kepada 18 orang yang lain. Jadi kita pergi, nak tahu tak tahu ni sekarang ni aset dia ada berapa? Nak tak duit kamu orang balik? Nak ke tolong player-player ni? Nak tak bantu-bantu yang lain semua kena tipu ni? Kalau nak, dengar cakap. Okey? Besok kita nak turun. Sebab sekarang ni dia dah tahu dah berapa nilaian yang dia boleh disburse. So far cash dia ada 700 lebih je. Sekarang ni kita tengah tunggu dia punya cair aset. Sekarang ni kalau dah dia tinggal banyak tu, pasti duit paling banyak ada kat siapa? Mastermind lah. Sekarang ni kita kena pergi kejar mastermind ni. Kalau tak mastermind ni, takkan kamu nak bagi teddy bear tu asyik jadi Doraemon, keluar bagi orang keluar, masuk keluar. Jangan buat macam tu. Sebab orang yang menipu ni dia ada self instinct tau. Kenapa tiba-tiba korang ni mula berani pula keluarkan caption macam ni? Dia tahu something wrong akan happen. Jadi sebab tu saya cadangkan diam-diam saja. Malam ni buat solat hajat 6 rakaat cukup. 3 kali salam. Minta dengan Allah supaya dia lembut hati nak bayar balik duit orang kena tipu ni. Pasal ada cerita-cerita nantilah kau, tunggulah kau ni. Jangan hina-hina dia. Saya tadi bergurau je sebab saya geram. Itu kira okey lah tu saya cakap macam tu. Kalau ikut hati saya nak panggil mangkuk dah. Kan? Geram saya. Bila masa pula kau tim 178,000 ni, bila masa pula terima duit sampai 1.8 juta ni, dia kata kita terima. Awak faham tak? Memanglah nanti kita bakal terima mungkin banyak. Tapi yang terima tu nak bagi balik pada korang. Bukan bagi pada kita. Kita ambil berapa persen je untuk servis kita. Jadi sebut tu kena betul. Cakap kita terima 12%. Kalau itu saya boleh terima. Kita terima 10%. Kita terima 5%. Ni terima 1.8 juta. Kaya saya tuan. Kaya lah saya. Sebab itu kita nak kena betulkan benda ni. Saya tidak mahu bahasa apa. Ini melibatkan nama baik bukan saya. Nama baik persatuan. Persatuan ni seluruh Malaysia pakai. Sabah Sarawak pakai. Walaupun kita tak ada duit dana, tak ada duit yang banyak, tapi persatuan ini Alhamdulillah dengan izin Allah sustain. Sebab itu lepas saya habis saja buat isi pada hari ini, ambil recording video ni, sebarkan kepada kamu orang punya internet. Dan selepas ini insyaAllah Lina dan tim akan lead. Setiap seorang ambil recording seorang-seorang. Kalau ada berapa kamera, dua ni macam tu lah. Cepat sikit kan. Dan kena selesaikan recording baru boleh balik. Okey?
Dan sebelum balik, saya minta nama, tolong tulis siapa yang besok hadir. Besok hadir. Cuma hari ni saya nak buat perbezaan sikit. Besok yang hadir ni, tulis nama, IC, tambah kat sini awak punya grup kena berapa. Saya nak tahu saja. Faham tak? Sebab dekat agreement tak jelas. Kita tulis seluruh 46 juta lebih. Kan? 46 juta lebih tu adakah grup daripada ataupun secara keseluruhan? Semua kan? September, Oktober, November, Disember tak ada? Okey. Maksudnya November dengan Disember mastermind. Tapi saya rasa dia bukan pertama kan. Saya macam ni tau. Kalau orang biasanya buat penipuan ni, kita bukan Tuhan. Kita bukan maksum. Kita pun tak baik. Kita pun jahat. Kadang-kadang kita pun tersalah ke buat jenayah ke, kadang-kadang terpukul orang, terpukul alung dan sebagainya, macam-macam lah. Kita pun tak baik. Tapi saya bila faham maksud saya, kita ni bukan orang baik. Jadi kalau nak menyatakan satu kata-kata kepada orang ni, kita pun nak hina orang ni tak sampai hati lah. Takkan buat macam tu. Walaupun dia buat jenayah berat macam mana pun. Tapi saya memang paling benci kalau orang fitnah orang. Saya pantang. Lagi-lagi melibatkan duit.